Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak bincangkan topik bab 17 analisis dan taksiran penyata keuangan. Ini adalah untuk pelajar-pelajar semester 3 STPM atau tingkatan 6. 17.1 pengenalan pada analisis dan taksiran penyata keuangan. Yang pertama, kandungan laporan tahunan diterbitkan. Yang pertama, penyata keuangan. Yang kedua, nota kepada akaun. Yang ketiga, penyata bukan keuangan, itu laporan audit. Penyata keuangan mesti diaudit oleh juru audit bertauliah. Jadi dia akan mengeluarkan satu laporan audit. Yang seterusnya, maklumat tambahan lain, analisis pengurusan ke atas keputusan-keputusan. Istilah-istilah yang dalam analisis keuangan. Analisis fundamental dan analisis teknikal menunjukkan hubung kait setiap item dengan item yang lain, melihat hubungan antara satu item dengan jumlah dalam penyata yang sama, dikenali juga sebagai analisis analitikal. Analisis kuantitatif, hasil dapatan analisis analitikal dalam sebutan kadar, peratus dan nisbah atau sebutan angka. Contoh analisis mendata, analisis menegak, analisis nisbah. Analisis kualitatif, tafsiran ulasan pendapat dan keputusan yang dibuat berdasarkan analisis kuantitatif. Analisis mendata menunjukkan perubahan nilai yang berkaitan dengan hasil belanja untung, rugi, aset, liability dan equity pemilik. Analisis menegak menunjukkan peratusan setiap item dalam penyata keuangan berdasarkan satu amount item sebagai asas. Penyata pendapatan, jumlah jualan bersih diadakan asas 1%. Penyata kedudukan keuangan, dua komponen utama, jumlah aset jadikan asas 100%. Jumlah liability campur equity jadi asas 100%. Dikenali juga sebagai analisis saiz serupa atau saiz biasa. Analisis nisbah menunjukkan hubung kait antara satu angka dengan angka yang lain. Ditunjukkan dalam bentuk peratus, kadar atau nisbah. 3. Asas perbandingan dalam membuat analisis. Soalan-soalan akan keluar salah satulah daripada bentuk ini. Yang pertama, asas intrasyarikat membandingkan data-data dalam syarikat yang sama tapi bagi tahun yang berlainan. Maksudnya dalam ni dia berlaku perbandingan antara tahun tapi masih dalam syarikat yang sama. Asas inter atau antara syarikat membandingkan data-data syarikat yang berlainan dalam tahun yang sama. Okey, tahun masih sama tapi syarikat yang berlainan. Syarikat yang berlainan ni mesti dalam industri yang sama. Contohnya kalau syarikat perabot dengan syarikat perabot yang lain. Purata industri, analisis penyata keuangan sebuah syarikat dibandingkan dengan angka purata industri. Angka purata industri ni telah dibandingkan dan dicari purata. Jadi analisis akan dibuat ke atas purata industri yang telah sedia ada. Penghitungan dan tafsiran nisbah, jenis-jenis analisis kuantitatif, analisis mendata, melintang, analisis menegak. Okey, dua-dua ni telah dibincang sebelum ni ataupun kamu boleh cari dalam mana-mana nota. Okey, seterusnya kita akan bincang analisis nisbah. Dia ada banyak formula lah. Kita akan pergi nanti kemudian. Okey, ini dia analisis nisbah. Ada banyak. Ada nisbah, ada formula, ada ulasan. Yang pertama, nisbah kecairan. Nisbah semasa, formula dia aset semasa bahagi liability semasa. Jawapan mesti ada nisbah 1. Ulasan mengukur keupayaan bayar balik liability jangka pendek. Nisbah cepat, aset semasa tolak inventory, tolak belanja bayar dahulu. Bahagi liability semasa, jawapan mesti ada nisbah 1. Mengukur keupayaan bayar balik liability jangka pendek dengan segera. Nisbah keberuntungan, margin untung bersih atas jualan atau pulangan atas jualan. Untung bersih sebelum cukai bahagi jualan darab 100, jawapan mesti ada peratus. Mengukur keupayaan jualan menjana untung atau keberuntungan syarikat. Untung kasar atas jualan, untung kasar bahagi jualan darab 100. Mengukur keupayaan jualan menjana untung sebelum belanja operasi. Pulangan atas aset atau ROA. Untung bersih selepas cukai bahagi aset peratus darab 100. Jawapan mesti ada peratus. Mengukur keupayaan aset menjana untung. Nisbah aktiviti. Yang pertama, pusing ganti inventory.
Kos jualan bagi inventory purata, jawapan mesti ada kali. Okey, untuk pusing ganti ni dalam kali pun boleh, dalam hari pun boleh, dalam bulan. Jadi kamu tengoklah ikut kehendak soalan. Kecekapan pengurusan inventory. Pusing ganti akaun belum terima, jualan kredit bagi akaun belum terima purata, jawapan mesti ada kali. Kecekapan pengurusan kredit, nisbah keumpilan atau penggiran, nisbah hutang atas equity, jumlah liability bagi saham keutamaan tambah saham biasa tambah reserve, jawapan mesti ada nisbah 1. Risiko pemegang saham mampan atau kurang mampan. Kedua, nisbah hutang atas aset, jumlah liability bagi jumlah aset, jawapan mesti ada nisbah 1. Keupayaan bayar balik hutang jangka panjang syarikat, nisbah pulangan sesaham, perolehan sesaham, untung bersih sebelum cukai, tolak dividen saham keutamaan, bahagi bilangan purata saham biasa diterbitkan, jawapan mesti RM sesaham, untung bersih selepas cukai. Yang tadi UBSC tu untung bersih selepas cukai. Okey, pulangan kepada pemegang saham biasa, nisbah harga perolehan EPS, harga pasaran saham dalam kali, perolehan sesaham, jawapan dalam kali. Keyakinan pelabur terhadap keberuntungan syarikat. Kadar hasil dividen, dividen saham bagi harga pasaran saham darab 100, jawapan mesti ada peratus. Pulangan dividen saham berbanding dengan harga pasaran, nisbah bayar keluar dividen, dividen tunai bagi untung bersih selepas cukai, jawapan mesti ada peratus. Dividen dibayar berbanding untung. Batasan penggunaan analisis penyata keuangan. Yang pertama, berasaskan data sejarah lah. Ini antara kekurangan kelemahan dia. Dia menggunakan data yang lepas lah, bukan data masa depan. Dia adalah data sejarah, data yang lepas. Faktor kualitatif. Dia tidak memperlihatkan faktor-faktor yang bukan angka, iaitu faktor kualitatif. Kepelbagaian perniagaan atau industri. Walaupun kita kata dalam industri yang sama, dia juga berbeza. Contoh perabot, ada juga perabot yang murah dan juga ada perabot yang mahal. Seperti perabot jati, dia agak berbeza kat situ. Penggunaan kaedah perakaunan yang berbeza. Contohnya susut nilai. Mungkin syarikat A menggunakan kaedah garis lurus dan syarikat B mungkin menggunakan kaedah baki berkurangan. Jadi agak berbeza kaedah dia. Jawapan pun akan berbeza. Kesan inflasi dan deflasi, ini keadaan ekonomi lah. Kita tak boleh kawal dia. Ini dia berlaku ikut keadaan ekonomi semasa. Okey, kita lihat contoh. Petikan tentang maklumat keuangan syarikat Teguh Sdn Bhd bagi tahun 2017 dan 2016 adalah seperti berikut. Ada maklumat je lah, saya untung bersih. Dan ini juga dia punya penyata kedudukan keuangan. Pada maklumat kamu boleh tengok lah. Ada maklumat tambahan, dikehendaki hitung nisbah semasa, untung bersih atas jualan, pusing ganti inventory, pulangan atas aset bagi tahun 2017 dan 2016. Beri ulasan bagi setiap nisbah yang dihitung. Yang kedua, nyatakan dua batasan. Batasan ni atau kelemahan lah, kekurangan analisis keuangan. Okey, kita tengok jawapan dia. Tengok nisbah semasa. Dia tulis rumus, jalan kerja dan jawapan. Kita tengok 2017 1.89 nisbah 1, 2016 1.88 nisbah 1. Ulasan meningkat, mampu bayar, hutang jangka pendek dengan baik. Untung bersih atas jualan, sama juga ada rumus, jalan kerja. 2017 5.06%, 2016 5.32, menurun. Keberuntungan atas margin jualan menurun. Pusing ganti inventory, kos barang dijual bagi purata inventory. Untuk 2017 dapat 4.77 kali, untuk 2016 dapat 4.55 kali. Meningkat. Kecekapan pengurusan inventory lebih baik. Pulangan atas aset, untung bersih bagi purata aset. 2017 dapat 6.46%, 2016 dapat 6.57. Menurun kecekapan penggunaan aset, menjana untung menurun. Ini terjarak sikit lah tulisan dia.
Okey, itu dia analisis dia dan dengan ulasan. Okey, yang kedua dia minta dua batasan analisis nisbah berasaskan data sejarah tu tadilah yang saya baca di nota penggunaan kaedah perakaunan berbeza, kesan inflasi, kepelbagaian industri perniagaan dan faktor faktor kualitatif lah Seperti yang saya bincang tadi, kamu boleh rujuklah dekat jawapan tadi. Terima kasih kerana menonton. Jika rasa video ini bermanfaat, bolehlah like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.